Hari ini kita tengok pada bab 5, rangkaian dalam teori graf. Pertama sekali kita kena belajar beberapa istilah. Pertama sekali adalah graf. Graf adalah suatu siri bintik sama ada berkait atau tidak antara satu sama lain melalui garis. So, katakan kita ada bintik-bintik ni. Okey, dan bintik ni disambungkan dengan garis. Ini kita boleh namakan dia sebagai satu graf. Dan bintik-bintik ni kita namakan dia sebagai bucu. Dan garis penyambung di sini kita namakan dia sebagai tepi. Sekarang katakan kita ada 4 bucu. A, B, C dan D. Katakan bucu A, B, C, D ini disambungkan dengan tepi-tepi ini. C dan D disambungkan dengan 2 tepi. Dan untuk titik D ini, dia ada satu gelong. Untuk bucu C dan D, dia ada lebih daripada satu tepi yang menyambungkannya. Katakan kita namakan tepi ini sebagai tepi 1, ini tepi 2. Okey, ini kita namakan dia sebagai kes bucu berbilang tepi. Maksudnya dia ada lebih daripada satu tepi. Dan untuk titik D ini, bucu D ini, kita ada satu gelong. Iaitu satu tepi yang mengaitkan bucu D ini kepada bucu itu sendiri. Bucu D itu sendiri. Dan darjah bagi satu bucu, katakan kita tengok pada bucu A. Apa tu darjah? Darjah adalah bilangan tepi yang mengaitkannya dengan bucu yang lain. Untuk kes ini, bucu A ini dia hanya ada satu saja tepi yang mengaitkan bucu A kepada bucu C. Jadi di sini dia ada satu tepi, kita ambil satu tepi darab dengan 2. Maksudnya bucu A, darjah bagi bucu A adalah 2. Jadi untuk nak kirakan jumlah darjah bagi bucu yang kita ada, kita ambil 2 darab dengan bilangan tepi. Untuk kes ini, semua sekali kita ada 1, 2, 3, 4 dan 5 tepi. Jadi jumlah darjah bagi graf ini adalah 5 kali 2 iaitu 10. Darjah bagi graf ini adalah 10. Rangkaian adalah graf yang mempunyai sekurang-kurangnya sepasang bintik yang berkait. Contohnya katakan kita ada 1, 2 bintik. Bucu A dan bucu B yang disambungkan dengan satu tepi. Ini pun boleh kita namakan dia sebagai satu graf. Dan graf ini mempunyai dia ada 2 bucu yang disambungkan dengan satu tepi. Ini pun kita panggil dia sebagai satu rangkaian. Dan peringkat bagi graf ini adalah jumlah bilangan bucu yang kita ada dalam graf kita. Jadi graf ini kita ada 2 bucu, peringkatnya adalah 2. Kita tengok pada contoh ni. Bilangan bucu dalam graf ini kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semua sekali ada 6 bucu. Bilangan tepi, dia ada berapa tepi? Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan
8 tepi. 8 tepi. Jadi bilangan darjah kita ambil bilangan tepi darab 2. Kita dapat bilangan darjah 16. Bucu berbilang tepi. Untuk kes P dan U, P, U, di sini kita ada tepi nombor 2 dan tepi nombor 3 yang menyambungkan bucu P dengan bucu U. Jadi untuk P dan U ini adalah kes bucu berbilang tepi. Dan untuk titik S ini kita ada tepi nombor 8. Okey, kita ada satu tepi yang menyambungkan bucu S kepada dia sendiri. Jadi S adalah satu, di sini ada satu gelong pada bucu S. Graf terarah adalah graf yang mempunyai gelong dan tepi yang dilukis dengan arah, iaitu anak panah di sini. Dan graf berpemberat adalah graf yang mempunyai gelong dan tepi yang dilukis dengan suatu nilai tertentu, iaitu 600 meter, 900 meter, 500 meter. Yang nilai-nilai ini semua kita panggil dia sebagai pemberat. Kita letakkan pemberat pada tepi-tepi yang kita lukiskan. Dan biasanya dia adalah satu graf terarah lah. Sekarang kita tengok pada dua graf ini. Graf di sebelah kiri ini adalah satu graf tak terarah. Tak terarah. Maksudnya dia tak ada anak panah. Tapi untuk graf di sebelah kanan ni, dia ada anak panah ni. Okey. Jadi ini kita panggil dia sebagai graf terarah. Dan oleh sebab kedua-dua graf ini dia tak ada case bucu berbilang tepi dan dia tak ada gelong. Ini kita panggil dia sebagai graf mudah. Dan untuk kedua-dua graf ini, kita boleh tuliskan maklumat dia dengan menggunakan tata tanda set. Kalau kita nak tuliskan bucu bagi kedua-dua graf ini, kita boleh letakkan vertices bucu dalam satu set. Kita ada bucu A, B, C dan D, kita boleh masukkan dalam set kita A, B, C dan D. Lepas tu kita boleh tuliskan maklumat tentang tepi dia. Tetapi untuk graf tak terarah dengan graf terarah ni, kita ada sikit beza. Untuk graf tak terarah, kita boleh tuliskan tepi kita dengan menggunakan set juga. Kita katakan untuk tepi nombor 1 ni, kita boleh tuliskan dia sebagai A, B. Ataupun kita boleh tuliskan dia sebagai B, A. Ini adalah tepi yang sama. Maksudnya satu tepi yang menyambungkan titik bucu A dan bucu B. A, B dengan BA adalah sama. Tetapi untuk graf terarah, kita tak boleh sukati tuliskan BA dengan AB. Kita mesti ikut anak panah dia. Ikut anak panah. Dari B ke A. Dari B ke A. Jadi kita hanya boleh tuliskan dia sebagai B, A. Tak boleh tuliskan dia sebagai AB. Lepas tu, katakan untuk ni, kita boleh tuliskan dia sebagai AC. AC. Maksudnya satu tepi yang menyambungkan bucu A dengan C. Tapi untuk sini,
Tadi ini nombor 1, ini nombor 2 kan. Jadi untuk graf terarah ni, kita hanya boleh tuliskan dia sebagai CA. CA, tak boleh tuliskan sebagai AC. Untuk graf tak terarah, nak tuliskan AC ataupun CA, suka hati awak. Dan untuk sini, katakan sini, okay, ini kita boleh tuliskan dia sebagai BC. Dan ni kita boleh tuliskan dia sebagai CD. Untuk ini, kita hanya boleh tuliskan dia sebagai BC. Dan untuk yang ni, kita hanya boleh tuliskan dia sebagai DC. Sekarang kita tengok pada graf ini. Graf ini dia ada 4 bucu A, B, C dan D. Dan dia adalah satu graf tak terarah. Katakan kita tengok pada bucu A ini, dia ada 1, 2 tepi. Jadi kita boleh tuliskan bilangan darjah, degree, bilangan darjah pada bucu A adalah 2. Sebab ada dua tepi yang menyambungkan bucu A ke bucu yang lain. Dan bilangan darjah bagi bucu B, kita ada 1, 2. Ada 2 darjah. Dan bilangan darjah bagi bucu C, kita ada 1, 2 dan 3. Bilangan darjah bagi bucu D adalah 1 sahaja. Jadi untuk case ini, jumlahnya kita boleh tuliskan sebagai ni. Ini maksudnya jumlah. Ini maksudnya darjah. Dan ini adalah bucu. Bagi semua bucu adalah 8. Macam mana kita dapat 8? 2 campur 2 campur 3 campur 1. Kita dapat ni 8. Untuk graf terarah, cara kita mengirakan bilangan darjah ada sikit berbeza. Kita kena asingkan darjah bagi tepi yang masuk ke dalam bucu dan keluar dari bucu. Jadi untuk A ni, bucu A ni yang masuk ke dalam bucu A ada 1 dan 2. Jadi kita boleh tuliskan darjah bagi tepi yang masuk ke dalam bucu A, kita letakkan in. In maksudnya masuk. Masuk ke A adalah 2. Dan yang keluar dari bucu A tiada. Out dari bucu A, sifar. Jadi jumlah darjah bagi bucu A ialah 2 tambah sifar. Sama dengan 2. Dan kita ulangkan pengiraan yang sama bagi bucu-bucu yang lain. Katakan bagi bucu B, kita kena asingkan bucu B ini, dia ada yang masuk ke dalam bucu dan keluar dari bucu. Untuk bucu B ini, dua-dua tepi adalah keluar dari bucu B. Jadi, yang keluar dari bucu B ada 2. Yang masuk tiada. Jadi, bilangan darjah bagi bucu B adalah 0 tambah 2 sama dengan 2. Bagi bucu C, kita kena asingkan juga
yang masuk dan yang keluar. Yang masuk ada 1, 2 yang masuk. Yang keluar ada 1. Jadi darjah, bilangan darjah bagi bucu C adalah 2 tambah 1, iaitu 3. Bagi bucu D ni, bucu D yang masuk dan yang keluar. Yang masuk tak ada, yang keluar 1 saja. Yang keluar 1, yang masuk tiada. Jadi bilangan darjah bagi bucu D adalah 0 tambah 1, iaitu 1. Jadi untuk graf terarah ni, kita boleh tuliskan jumlah darjah bagi semua bucu ialah 2 campur 2 campur 3 campur 1. Semua sekali adalah 8. Untuk graf ni, katakan kita nak kirakan bilangan darjah bagi semua bucu ini. Q, R, S dan T. Bilangan darjah bagi semua bucu-bucu ini. Jadi untuk bucu P, dia ada 1, 2 tepi. Untuk Q, dia ada 1, 2, 3 dan 4. 4 tepi. Jadi bilangan darjah dia adalah 4. R 1, 2. Ada 2 darjah. S 1, 2. Ada 2 darjah. Untuk T ini, oleh sebab dia ada 1 gelung dekat sini. Bagi gelung, kita boleh, kalau ikut takrifan, setiap 1 gelung dia ada 2 darjah. Maksudnya 1 tepi lawan jam dan 1 tepi ikut jam. Jadi walaupun dia tepi yang sama, kalau ikut takrifan, dia adalah 1 tepi dengan 2 darjah. Jadi untuk gelung T ini, dia ada 2 darjah tambah dengan 1, 2. 2 tepi ini. Jadi darjah bagi bucu T adalah 4. Jadi untuk semua darjah ni, jumlah darjah bagi semua bucu ialah 2 campur 4 campur 2 campur 2 campur 4. Semua sekali adalah 14. Untuk graf terarah ni, kita boleh asingkan dia sebagai darjah yang masuk, dengan darjah yang keluar. Okey, untuk bucu P, Q, R, S dan T. P, Q, R, S dan T. Jadi untuk bucu P, yang masuk hanya 1 sahaja, yang keluar 1 sahaja. Jadi yang masuk 1, yang keluar 1. Untuk Q,
yang masuk ada 1, 2 dan 3. Ada 3 masuk dan 1 keluar. Untuk bucu R, yang masuk 1, yang keluar 1. Masuk 1, keluar 1. Untuk bucu S, yang masuk 1, keluar pun 1. 1, 1. Untuk bucu T ini, di sini dia ada satu gelong. Gelong boleh ditakrifkan sebagai satu tepi keluar dengan satu tepi masuk. Satu lawan jam, satu ikut jam. Jadi di sini, kalau kita tengok pada anak panah yang saya lukiskan kat sini, yang masuk hanya satu sahaja. Yang keluar ada 1, 2 dan 3. Jadi, kalau kita nak tuliskan jumlah darjah bagi semua bucu vertices, kita boleh ambil 1 tambah 3 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Ini bagi semua yang masuk. Campur dengan yang keluar, 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 3. Jadi semua sekali adalah 14. Subgraf adalah sebahagian atau keseluruhan suatu graf yang dilukis semula tanpa mengubah kedudukan asal bagi bucu dan tepi. Jadi untuk graf ini, kita boleh ambil sebahagian sahaja. Katakan P, Q dengan S. Kita ambil sebahagian sahaja. Kita salin semula. Dan ini kita letakkan I1. Ini kita letakkan I5. Bucu ini kita letakkan balik P, Q dan S. Ini pun adalah satu subgraf bagi graf asal kita. Kena perhatikan, nama bagi bucu tak boleh ubah. Dan nama bagi tepi pun tak boleh ubah. Mesti ikut sama. Kita ambil sebahagian ataupun keseluruhan graf itu. Pokok adalah subgraf bagi sesuatu graf dengan ciri-ciri yang berikut. Pertama sekali, dia tak boleh ada gelong. Tanpa gelong. Maksudnya dia tak boleh ada gelong macam ini. Tak boleh. Okey? Dan dia tak boleh ada case berbilang tepi. Maksudnya, contohnya katakan S dengan R, dia hanya boleh disambungkan dengan I4. Dia tak boleh disambungkan dengan tepi yang lain. Tak boleh. Hanya boleh disambungkan dengan satu tepi sahaja. Dan tidak mempunyai kitaran. Ini adalah satu kitaran. Ni. Dari P, S, Q, R ke Q, ini adalah satu kitaran. Ini kitaran lawan jam. Tak kira lah dia lawan jam ataupun ikut jam. Asalkan dia satu kitaran, kita tak boleh ambil. Okey? Tak boleh ada kitaran. Subgraf dia mesti tak ada kitaran. Dan semua bucu mesti berkait. Semua bucu mesti berkait dan bilangan tepi mesti sama dengan bilangan bucu tolak 1. Contoh, kalau kita tengok pada graf ini, katakan kita nak lukiskan satu pokok dari graf ini. Kita boleh ambil bahagian sini dengan sini. Iaitu, katakan P, Q, S dan R. P, Q, S dan R. Yang disambungkan dengan ni. I1, I5 dengan I4. I1, I5 dan I4.
kita tak ambil E3, tak ambil E2 sebab kita tak nak ada kitaran, kita tak nak ada gelong. Jadi kita tak ambil E2 dan E3. Untuk kes ini, semua bucu adalah berkait. P, Q, S dan R berkait. Dan bilangan tepi ada berapa? 1, 2 dan 3. Bilangan tepi ada 3. Sama dengan bilangan bucu. Bilangan bucu ada berapa? 1, 2, 3, 4. PQRS semua sekali ada 4. 4 tolak 1. Jadi ini adalah satu pokok. Adalah satu subgraf bagi graf asal kita. Ini adalah pokok dia. Dan kita ada banyak cara untuk lukiskan pokok. Tak semestinya kita ambil tepi E1, 5 dan 4. Kita boleh ada banyak cara. Tak semestinya ikut pokok yang saya lukiskan kat sini saja. Itu sahaja bahagian teori untuk bab ini. Dan untuk video yang seterusnya, saya akan terus sambungkan dengan bahagian praktiskan diri. Thanks for watching.